Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membacakan satu artikel yang kami pilih dari Google Scholar, iaitu Sistem Pendidikan di Malaysia, Dasar Cabaran dan Pelaksanaan ke Arah Perpaduan Nasional dari Mior Khairul Azrin bin Mior Jamaluddin. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, termasuk saya Nurul Syahidah. Saya Siti Hajar. Saya Nuri Husna. Pada hari ini kami akan menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan juga kejelasan daripada artikel yang kami pilih. Yang pertama ialah keutuhan wacana. Sebuah wacana yang baik dikenali sebagai wacana yang utuh. Keutuhan wacana merupakan aspek yang penting untuk memastikan sama ada sesuatu kesatuan itu dapat dikatakan wacana ataupun hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana dapat teliti daripada adanya kaitan-kaitan dengan aspek semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Dari segi keutuhan semantik ini dapat dilihat dari dua jenis, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Dalam artikel ini saya mendapati terdapat aspek hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, iaitu sebab dan tujuan, sebab dan hasil serta sebab dan akibat. Contoh sebab dan tujuan ialah sewaktu zaman penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Hal ini pula ditambah dengan dasar yang dibuat oleh pihak British untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana mereka bimbang jika orang-orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuat kedudukan Inggeris tergugat. Di sini kita dapat melihat ayat yang pertama merupakan sebab dan ayat yang kedua merupakan tujuan kepada sebab tersebut. Contoh yang seterusnya ialah sebab dan akibat. Isu PPSMI iaitu pengejaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris merupakan isu besar dalam pendidikan Malaysia kerana mendapat tentangan daripada masyarakat Melayu terutamanya. Sememangnya murid-murid dan pelajar-pelajar di luar bandar menunjukkan keputusan yang merosot kerana ternyata sehingga kini mereka masih lagi ketinggalan, terutama dalam penguasaan bahasa Inggeris. Okey, dalam ayat pertama merupakan sebab dan ayat yang kedua ialah akibat daripada sebab tersebut. Okey. Yang contoh seterusnya ialah sebab dan hasil. Ayat pertama merupakan sebab, ayat kedua ialah hasil. Masyarakat Cina merasa kedudukan mereka tergugat dan atas desakan kaum mereka sendiri juga kerana terhasilnya laporan Fenwus 1951 berusaha dan bertujuan untuk mempertahankan kedudukan pendidikan masyarakat Cina. Maka singkat kata, kesan daripada sistem pendidikan penjajahan British itu adalah wujudnya yang pertama ialah sekolah pondok dan madrasah, yang kedua sekolah vernakular Melayu, yang ketiga ialah sekolah vernakular Cina, yang keempat sekolah vernakular Tamil dan yang kelima ialah sekolah Inggeris. Okey, yes. Okey, keutuhan leksikal. Hubungan dari segi keutuhan leksikal berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Apa ni bermaksud? Dalam artikel ini saya mendapati keutuhan leksikal ialah hyponim. Apa ni bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contohnya, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan adat resam di mana ia dikenali sebagai masyarakat majmuk. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India, lain-lain etnik dan beragama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian menjadi rujukan pihak pemerintah sebelum sesuatu dasar dirangka agar manfaat dan faedah dapat dirasai oleh semua golongan masyarakat. Jadi bangsa yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan lain-lain etnik itu merupakan hyponim. Okay. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat daripada segi hentian suara, nada suara ataupun intonasi suara.
Okey. Ia juga dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Selain itu, unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana dalam wacana tulisan. Unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Jadi dalam artikel ini yang saya mendapati intonasi sebagai penanda contohnya ialah sebelum kedatangan pihak British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam, iaitu kitab suci Al-Quran. Jadi dalam ayat tersebut, penggunaan tanda koma merupakan unsur-unsur palsu yang menjadi intonasi sebagai penanda. Okay. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Gramatika wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis. Okay. Seperti kata hubung. Kata hubung menghubungkan di antara ayat dengan ayat ataupun perenggan dengan perenggan yang lain. Sebagai contoh yang saya menjumpai dalam artikel ini adalah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Contohnya ialah oleh yang demikian, penulisan ini akan membincangkan dan memperdebatkan berkenaan dengan pelaksanaan dan keberkesanan sistem persekolahan negara dalam konteks perpaduan nasional melalui analisis terhadap strategi yang telah dirangka oleh kerajaan Malaysia sejak sebelum merdeka hingga kini. Jadi, oleh yang demikian merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Okay, selain itu, saya juga mendapati kata rujukan iaitu kata ganti nama. Seperti saya, mereka, awak. Okay, dalam artikel ini ialah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengatakan bahawa beliau sedia menimbangkan untuk mewujudkan hanya satu sistem sekolah sahaja yang digunakan pakai sekiranya rakyat Malaysia bersetuju untuk mengikuti satu sistem persekolahan. Jadi beliau itu merupakan kata ganti nama. Okey. Yang seterusnya ialah kata hubung yang berfungsi sebagai penghurai. Sebagai contoh, selain itu, seterusnya. Okay, jadi dalam artikel ini saya menjumpai perkataan selain itu. Selain itu, dasar awam ialah sesuatu pilihan utama yang dibuat oleh seseorang individu bagi menjelaskan, menerang, mempertahankan, memimpin atau menggariskan suatu tindakan sama ada yang nyata atau bertujuan. Bukan itu sahaja, kata hubung yang berfungsi sebagai penambahan juga terdapat dalam artikel ini. Contohnya pada ketika itu, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan beraja. Jadi ketika itu merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penambahan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Siti Hajar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sumber rujukan. Sumber rujukan pendidikan di Malaysia menggunakan APA 7, APA edisi ke-7. Seterusnya, navigasi carian sumber ilmiah.
Carian sumber ilmiah yang digunakan untuk mencari sumber artikel ini adalah Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin carian web yang diakses secara bebas yang mengindeks teks penuh dengan menyediakan link terus ke artikel lain. Seterusnya, aplikasi peraturan menulis rujukan. APA yang digunakan bagi artikel jurnal ini adalah APA edisi ke-7. Perkara paling penting dalam menulis dalam senarai rujukan mestilah sumber yang dipetik, dirumus dan diprafasa sahaja dimasukkan ke dalam senarai. Senarai disusun mengikut huruf nama depan bermula daripada A hingga Z. Jika tiada nama penulis, perkataan depan iaitu sebelum tahun yang digunakan adalah teks. Seterusnya adalah jika melibatkan penulis yang ramai, dua penulis masukkan ampersand di tengah kedua nama. Jika mempunyai 3 hingga 7 penulis, jarakkan setiap nama dengan koma dan nama terakhir dipisahkan dengan ampersand jika mempunyai 8 dan lebih penulis. Tulis 6 nama penulis awal diikuti 3 titik melintang dan nama terakhir. Seterusnya, jenis rujukan. Jenis rujukan yang terdapat dalam artikel ini adalah buku, akhbar dan jurnal ilmiah. Contohnya, Abu Bakar Nordin 1994, Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Cabaran 2020, Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti Sendirian Berhad menggunakan jenis rujukan buku. Seterusnya adalah Akhbar Sunday Times, Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 3, 2010 menggunakan rujukan akhbar. Seterusnya adalah jenis rujukan http www.mohi.gov.my dilayari di Kuala Lumpur, Malaysia 19 Februari 2010 menggunakan jenis rujukan jurnal ilmiah. Seterusnya ialah Zhang Junhai, Ibrahim dan Nur Fazlina Nawi 2007 Principle of Public Administration and Introduction, Kuala Lumpur Publication menggunakan jurnal ilmiah. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Rusna. Okey, seterusnya adalah kejelasan. Kejelasan terdapat dua jenis iaitu koheren dan kohesi. Kejelasan. Kejelasan terdapat kohesif dan koheren. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kohesif. Kohesif merupakan hujah-hujah yang dinyatakan dalam teks yang memudahkan pembaca mengikuti idea-idea yang ingin disampaikan. Terdapat kesinambungan idea yang boleh diikuti oleh pembaca dan memberi makna yang utuh. Oleh itu, ciri-ciri penulisan yang kohesif adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, penggunaan tanda baca dengan betul. Yang ketiga, pemerangkanan dibina dengan baik. Yang keempat, kata hubung yang betul digunakan. Dan yang kelima, peralihan ke perenggan yang lain dibuat dengan baik. Contoh yang pertama, kohesif. Pendidikan mengikut Plato ialah suatu proses membentuk individu yang berakhlak mulia. Menurut Jean-Jacques Rousseau pula, pendidikan sebagai sesuatu proses yang berterusan dan bermula dari masa kanak-kanak lagi. Dalam proses ini, segala kebolehan semula jadi lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semula jadi Moksun San 2000. Masyarakat dan pendidikan adalah bergerak seiring kerana pendidikan adalah acuan membentuk insan. Oleh hal yang demikian, penulisan ini akan membincangkan dan memperdebatkan berkenaan dengan pelaksanaan dan keberkesanan sistem persekolahan negara dalam konteks perpaduan nasional melalui analisis terhadap strategi yang telah dirangka oleh kerajaan Malaysia sejak sebelum merdeka hingga kini. Seterusnya, Siti Hajah. Seterusnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengatakan bahawa beliau sedia menyumbangkan untuk mewujudkan hanya satu sistem sekolah sahaja yang diguna pakai sekiranya rakyat Malaysia bersetuju untuk mengikuti satu sistem persekolahan. Dalam melaksanakan dasar baru itu,
Kerajaan perlu mengambil kira kehendak rakyat kerana tidak mahu timbul perbalahan dan kesan buruk kepada rakyat. Sehingga kini masyarakat Malaysia masih belum bersetuju untuk menggunakan satu sistem sekolah sahaja. Masyarakat Cina dan India dilihat masih mahu menggunakan sistem sekolah pelbagai aliran yang dianggap dapat menjaga bahasa ibunda mereka dan menjamin hak-hak mereka. Dia menubuhkan satu aliran sistem persekolahan perlu dilaksanakan kerana melaluinya semangat perpaduan di kalangan masyarakat dapat dikukuh. Pelaksanaan sekolah satu aliran tidak akan menyebabkan kehilangan identiti kaum tertentu. Malah, ia akan terus menyemai semangat perpaduan yang kukuh di kalangan masyarakat Malaysia. Masyarakat Cina, India dan semua kaum masih boleh mengekalkan penggunaan bahasa ibunda mereka walaupun belajar di sekolah yang sama aliran. Di sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil, bilangan murid-murid Melayu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan sekolah kebahasaan. Keadaan ini menunjukkan jurang yang begitu luas antara murid-murid Melayu, Cina dan India. Masalah ini disebabkan oleh penggunaan bahasa iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil yang menjadi faktor utama wujud jurang pendidikan antara masyarakat. Contohnya, di sekolah kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil tidak diterapkan, manakala di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, bahasa Melayu bukan bahasa utama. Jadi, wujud dua keadaan yang berbeza. Masalah ini sering berlanjutan sehingga kini. Seterusnya, contoh kohesif yang ketiga, pada tahun 2003 semasa era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, suatu dasar baru pendidikan diperkenalkan iaitu pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di PPSMI. Tujuan ianya dilaksanakan adalah untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan masyarakat Malaysia. Namun begitu, pada tahun 2009, Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan bahawa PPSMI akan dimasukkan sepenuhnya pada 2012 disebabkan timbulnya masalah-masalah. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab tertentu, pelajar yang telah memulakan boleh meneruskan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Isu PPSMI merupakan isu besar dalam pendidikan Malaysia kerana mendapat tentangan daripada masyarakat Melayu terutamanya. Antara sebab-sebab ia mendapat bantahan dari banyak pihak ialah kerana yang pertama, ianya bertentangan dengan Perlembagaan Perkara 152 iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Dan yang kedua, prestasi pelajar-pelajar Melayu terutamanya merosot dalam subjek sains dan matematik. Dan yang ketiga, kurangnya guru yang terlatih. Dan yang keempat, tentangan daripada pejuang-pejuang bahasa Melayu, para cendekiawan, tokoh akademik, ahli politik dan NGO ataupun non-governmental organisation yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ada sesetengah pihak mempersoalkan mengapa setelah 7 tahun ia dilaksanakan, kini mendapat tentangan. Mungkinkah ia sejajar dengan kehendak masyarakat yang telah merasai kesan daripada pelaksanaan tersebut kepada pelajaran anak-anak mereka? Sememangnya, murid-murid dan pelajar di luar bandar menunjukkan keputusan yang sangat merosot kerana ternyata sehingga kini masih lagi ada yang ketinggalan, terutama dalam pengesahan bahasa Inggeris. Masyarakat luar bandar terutamanya masih belum bersedia sepenuhnya menerima PPSMI dilaksanakan kerana bimbang dengan masa depan. Seterusnya, sifat yang kedua iaitu koheren. Koheren adalah bahagian-bahagian pada wacana yang saling berkait antara satu sama lain. Koheren terdapat beberapa sifat yang kita perlu ikuti. Yang pertama adalah pendahuluan, seterusnya bahan dan kaedah, yang ketiga hasil, yang keempat perbincangan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kandungan penulisan koheren mesti mempunyai sifat seperti jam pasir. Contoh yang pertama koheren yang terdapat dalam artikel yang kami pilih adalah yang pertama, peristiwa berdarah 13 Mei 1969 telah mengubah landscape politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia di mana
Selepas peristiwa itu berlaku, pihak kerajaan telah mewujudkan dasar ekonomi baharu iaitu DED yang bermatlamat mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Peristiwa berdarah itu turut memberi impak yang besar kepada dasar pendidikan. Semasa rancangan Malaysia kedua iaitu 1971 hingga 1975, rancangan pendidikan negara ditumpukan pada 3 bidang iaitu yang pertama menyatupadukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara, seterusnya memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga kerja, tenaga rakyat, dan yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. Bagi mencapai rancangan itu, strategi untuk melaksanakannya disediakan iaitu melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah secara berperingkat, mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan antara kaum melalui pembinaan sekolah dan kemudahan sekolah di luar bandar dan meningkatkan mutu pelajaran. Dan seterusnya, contoh koheren yang seterusnya akan dibagi tahu oleh Syahidah. Selain daripada contoh itu, contoh seterusnya ialah sekolah bestari merupakan sekolah yang ditubuhkan dengan teknologi canggih dengan pengubahsuaian kurikulum agar selari dengan perkembangan pesat dalam era sains dan teknologi. Secara khususnya, objektif sekolah bestari ialah melatih pelajar-pelajar supaya cerdas dan pandai menggunakan teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran mereka yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia dan melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran wawasan 2020. Sekolah kluster pula ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Kewujudan sekolah kluster bertujuan untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama, KPM 2010. Dalam pada itu, konsep satu Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia sekarang yang amat berhormat iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi penggerak utama ke arah mencapai perpaduan dan integrasi kaum yang bertemakan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Konsep satu Malaysia merupakan satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, merupakan berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Dalam menjayakan matlamat ini, sektor pendidikan terutamanya melalui sistem persekolahan memainkan peranan utama dengan menerapkan nilai-nilai murni dan perpaduan nasional Atan Long tahun 1984. Ini bukan sesuatu yang baru untuk dilaksanakan di sekolah, tetapi ia boleh menjadi perintis bermulanya perubahan masyarakat Malaysia supaya mencapai matlamat perpaduan nasional. Contoh koheren yang seterusnya ialah memasuki tahun 2010 telah menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bergerak seiring dengan keperluan semasa kerana masyarakat juga turut berubah disebabkan oleh arus pemodenan dan globalisasi. Sehingga kini Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Seringkali isu-isu berkenaan dengan sistem persekolahan dibincangkan dan diperdebatkan yang akhirnya tiada jalan penyelesaian yang dilakukan bagi mengubah kepada sistem persekolahan yang baru. Isu-isu sistem persekolahan merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa kerana bukan sesuatu yang mudah untuk mendapat persetujuan daripada masyarakat yang mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeza. Seringkali setiap keputusan sama ada yang hendak maupun yang telah dibuat dipengaruhi oleh politik tanah air yang bermula sejak zaman penjajah lagi. Umum mengetahui bahawa pihak kerajaan sentiasa memainkan peranan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. Tetapi sejauh mana setiap tindakan diambil dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Sistem persekolahan Malaysia kini masih tidak banyak berubah dari aspek perpaduan kaum.
murid-murid dan pelajar-pelajar dapat menjadikan sekolah sebagai asas permulaan membina hubungan baik sesama mereka di mana di sekolah mereka dapat beramal mesra, bergaul, bersukan, makan bersama, saling kenal mengenal dan sekaligus dapat merapatkan hubungan silaturahim. Namun begitu, kewujudan sekolah yang pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Kini ianya sudah tidak relevan untuk digunakan pakai kerana sekiranya ia masih diteruskan, maka hubungan antara masyarakat Malaysia akan semakin mudah. Hal demikian kerana sekolah merupakan tempat mula-mula masyarakat Malaysia yang berbilang bahasa bertemu untuk saling kenal mengenal. Dan seterusnya yang terakhir, contoh koheren, perkembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan terutama sejak zaman penjajahan sehinggalah zaman selepas merdeka. Perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan dasar-dasar negara yang sentiasa ditambah baik bagi memastikan keperluan rakyat terbela. Perubahan dalam sektor pendidikan menjadi intipati penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik kerana pendidikan menjadi peneraju pembentukan masyarakat. Aspek-aspek murni amat ditekankan dalam pendidikan kerana sebagai sebuah masyarakat majmuk, nilai-nilai murni perlu ada dalam diri setiap masyarakat. Namun, walaupun banyak perubahan yang telah dilakukan, kelemahan-kelemahan masih lagi wujud dan perlu diambil serius oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan dengan segera. Kelemahan yang wujud umpama barah yang akan merebak yang akan menjadi semakin besar malah boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Masalah-masalah yang melibatkan isu-isu antara kaum perlu diselesaikan segera, bukan dibiarkan senyap begitu sahaja. Oleh itu, untuk mencapai matlamat perpaduan negara yang kukuh, seluruh masyarakat perlu berganding bahu seiring dengan usaha murni kerajaan melalui dasar-dasar dan rancangan baru, mutu pendidikan yang sempurna serta hubungan masyarakat yang harmoni menjadi tunggak kejayaan yang akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan dapat merealisasikan wawasan 2020. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.